Assalamualaikum dan hai, siapa anda racun. Kali ni kita akan teruskan tradisi penderaan PUBG Non-Stop dekat Realme GT Master Edition. Semaster manakah phone ni? Make sure korang kena stay dan tengoklah video ni sampai habis. Since phone ni dia pakai chip baru Snapdragon 778G yang boleh kata dia punya prestasi tu agak setanding lah dengan chip high level kan. Even phone ni just mid range tau. So saya pun agak excited jugalah nak tahu nak dera phone ni dan nak tengok result dia macam mana. Untuk harga jualan tu dia bermula 1499 ke 1699, depend pada varian yang korang pilih. Tapi kalau korang nak murah dalam 1399 untuk varian paling low tu, korang boleh beli pada penjualan pertama dia pada 99 nanti. Anyway, untuk features, pro and cons boleh refer video review kita yang last week tu lah. So, adakah phone ni dapat survive dalam ujian gaming test kita untuk kali ni? Jom kita mulakan penderaan PUBG Non-Stop sekarang. Alright gang, sekarang ni saya dah pun masuk lah kat dalam lobby PUBG Mobile. So apa kita akan buat sekarang ni, macam yang korang tahu, kita akan buat sesuatu dekat phone ni. Kita akan dera dia, kita akan seksa dia. Dan phone yang ada dekat tangan saya sekarang, kita ada Realme GT Master Edition. Semaster manakah phone ni kan, kita akan tengok sama-sama sekejap lagi. Tapi sebelum tu, saya akan tunjuk dulu dekat korang beberapa setting kewajipan macam yang selalu kita buat. Untuk bateri 100%, untuk gaming test kita akan pakai data bukan wifi. Data apa saya pakai, saya just pakai Digi prepaid saja. Untuk brightness kita akan setkan yang paling tinggi. Auto brightness kita dah pun offkan. Yang mana untuk keterangan screen phone ni pun boleh kata cukup terang, boleh capai sampai 1000 nits. Satu hal lagi yang saya perlu tunjuk dulu kat korang, yang mana untuk Realme GT Master Edition ni, dia ada mode special yang dipanggil GT Mode. So bila korang aktifkan mode ni, dia akan boostkan lagi performance. Tapi saya tak akan aktifkan dalam gaming test kita ni, kita akan pakai mode normal saja. Next, untuk features gaming, korang just swipe saja, nanti akan keluar banyak gila, depend pada korang nak guna yang mana. Di bahagian atas tu ada FPS counter. Seterusnya kita akan buang dulu segala recent app. Allah, terkeluar pula kan. Kita akan buang dulu segala recent app. Kita just tinggalkan PUBG Mobile, apa benda terkeluar-keluar ni kan. Okay, kejap. Alright, so dah tak ada aplikasi yang running yang lain. Kita just tinggalkan PUBG Mobile sahaja. So, macam yang korang tahu, phone ni boleh kata cukup powerful juga sebab dikuasakan dengan chipset Snapdragon 778G yang terbaru. Tapi chipset ni bukan kelas flagship, dia lebih kurang untuk kelas mid-range, tapi mid-range yang premium lah sebab dia pakai 6nm processor dia tu. So, sekarang ni untuk bahagian setting grafik, highest grafik korang just boleh dapatkan HDR Ultra saja. Ultra HD tak support. Tapi yang menariknya, kalau korang reducekan grafik kepada smooth, korang boleh dapat setting kegemaran ramai. Dan saya pun suka pakai setting ni. Saya akan pakai saja setting ni dalam gaming test kita. Untuk basic ni saya dah setkan lah gyro apa semua. Kita tengok sekejap lagi. Untuk audio pun saya dah setkan ultra lah, boleh sampai situ. Ok, so kita akan starting dengan map klasik. Untuk map kita akan main map Karaki ni bukan Kraken. Alright, so kalau semuanya dah ready, kita akan cabut port USB-C di bahagian bawah. Kita akan start timer dan kita akan start game sekarang. Alright gang, kita dah pun ada dekat Spawn Island. So far dia masuk boleh kata agak laju. So dari segi features yang special ada dekat phone ni, kalau untuk screen dia support Super AMOLED lah. Dia punya panel tu memang sangat cantik daripada teknologi Samsung. Dia juga ada 120Hz refresh rate dan dia juga ada 360Hz touch sampling rate untuk respon yang lebih pantas bila korang tekan screen dia. Untuk kekurangan phone ni kan, dia tak ada stereo speaker, dia just mono. So untuk kekuatan dia tu tak adalah kuat mana. Tapi bonus korang dapat audio jack. Phone ni juga ada support, dia ada pakai teknologi liquid cooling lah di bahagian dalam phone ni. Dan apa yang special yang saya suka juga kan, phone ni body belakang dia tu, dia bukan pakai kaca, bukan pakai plastik, tapi dia pakai bahagian leather. Lepas tu ada tombol-tombol macam tu. So far bila saya pegang sekarang ni memang terasa sedap lah. Lepas ni kita tengoklah untuk features lain kan. Dia punya button, respon ke gyro semua. Kita masuk dulu, layan dulu. So far kita dah pun landing tapi langgar tembok. Tapi rasanya bila landing ni tak ada segala isu, memang sangat-sangat cantik semua. Alright, so dah pun ada enemy. Kita akan cuba cari kelengkapan dulu. Alright gang, so untuk minit awal ni segalanya terasa sangat-sangat lancar. Performance pun padu, FPS pun stabil. Untuk gyro memang sangat-sangat cuna, tak ada sebarang delay, memang responsif, memang ok je. Button pun memang laju gila, memang responsif habis. So kita akan cuba teruskan lagi sebab dekat sini banyak gila enemy. Kita akan cuba survive, jumpa korang sejam nanti geng.
Alright gang, nampaknya sekarang ni saya dah pun PUBG sekitar 1 jam tanpa henti dalam keadaan aircon terpasang. Yang mana untuk minit awal ni memang saya terasa segalanya sangat okey. Phone ni pun tak terasa panas mana, just nice, suam-suam. Untuk bateri tinggal 82%. Kalau untuk bacaan suhu pakai alat kita ni, kita akan cuba tengok paling tinggi kita dapat sekitar 3738 darjah Celsius sahaja. So far memang nice lah geng. Memang terbaik lah untuk minit awal 1 jam dalam keadaan aircon terpasang. Kalau bercakap dari segi prestasi pun, saya tak mengalami sebarang isu langsung. Memang okey sahaja. FPS pun stabil kan. Boleh kata just nice lah. Dia main sekitar dalam 58, 59, 60 untuk bacaan FPS tu lah. Dari segi ghost touch tak ada. Multitouch okey. Touch pun memang sangat-sangat responsif kan. Memang okey lah segalanya. Gyro pun okey. Saya tak mengalami sebarang isu lah. Even saya turun tempat banyak enemy kan, hot drop ke, memang okey. So ada enemy sekarang, kita akan teruskan gaming test kita, layan dulu. Alright gang, kita dah pun PUBG nampaknya dah pun 2 jam tanpa henti dalam keadaan aircon saya dah pun off kan. So far segalanya dari segi bateri, dari segi suhu memang saya terasa sangat okey, prestasi pun awesome. Untuk bacaan bateri tinggal 62%, untuk bacaan suhu kalau pakai alat kita paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius, which is masih okey, belum sampai tahap overheat. So kalau dah segi prestasi ni boleh kata memang semasta nama dia lah, memang padu gila. Tak ada lag, tak ada stuttering, tak ada stuck beberapa second. Macam korang nampak tadi, banyak kali lah saya cuba kan untuk landing dekat bootcamp, mati, saya main balik, memang terasa sangat-sangat smooth tanpa sebarang isu. Kalau tengah rush enemy pun memang tak ada masalah, memang stabil gila dia punya FPS. Dan segi isu lain pun memang saya tak jumpa lah, dia punya multi-touch pun okey kan, ghost touch pun tak ada. So kita akan teruskan kita punya gaming test, layan dulu. Sekarang ni kita dah pun PUBG sekitar 3 jam tanpa henti, tapi dalam keadaan aircon kita on kan. So far untuk bateri sekarang ni tinggal 42%. Untuk bacaan suhu pun masih terasa normal, suam-suam sahaja. Paling tinggi kita dapat sekitar 42 darjah Celsius. So far not bad, tak ada overheat melampau. Dari segi prestasi memang awesome gila lah geng. Memang tak ada masalah langsung lah korang nak main kat mana, turun kat mana, rush enemy ke apa, memang tip-top geng. Cuma kalau dari segi rasa macam stuttering sikit tu biasanya berlaku kalau dalam keadaan tengah naik kenderaan ataupun berjalan, which is benda tu biasanya normal lah kan. So kita akan teruskan lagi gaming kita. Kita akan standby tengok berapa lama phone ni dapat survive, layan dulu. Alright, so sekarang ni kita punya bateri dah low, dah tinggal 10%. Yang mana kalau korang perasan dekat situ ada keluar GT. Yes, saya onkan GT mode macam yang saya inform tadi lah. Saya try onkan dalam 40 minit. So far saya rasa dia punya perbezaan kalau tak on dengan on tu tak adalah teruk mana, boleh kata lebih kurang sahaja. Dan dari segi suhu pun boleh kata tak terlampau overheat tau. Even kita pasang GT mode macam korang tahulah, bila kita onkan mode ni suhu dia akan lebih meningkat dan bateri akan lebih drop.
So far saya dah pasang GT Mode tu, rasanya macam tak ada teruk sangat perbezaan dia. Punya prestasi pun masih sama padu macam kita tak onkan punya GT Mode. So far segalanya memang terasa sangat-sangat awesome. So kita akan cuba tengoklah berapa minit lagi phone ni boleh survive. Berbaki lagi 10% bateri. Alright gang, nampaknya bateri kita dah pun tinggal 1%. So far kalau korang tengok dekat bacaan FPS dia tu masih stabil, masih smooth, masih cantik. So kita akan tengoklah macam mana. Segalanya masih awesome even 1% gang. Finally gang, kita punya Realme GT Master Edition dah pun tamat riwayat, mencatatkan rekod 5 jam 9 minit. Hasilnya overall bagi saya kan memang sangat-sangat memberangsangkan lah. Boleh kata memang master lah phone ni kan, dia punya performance apa semua tu. Kalau boleh bagi rate, saya berani kasih 9/10 lah untuk overall dari segi performance, bateri, features kan. Even saya main Genshin Impact pun, dia punya performance boleh kata smooth walaupun saya onkan setting rata kanan. Dan yang mengejutkan tu, dia punya suhu ni boleh kata masih terkawal lah, tak sepanas yang ada dekat Snapdragon 888 geng. Memang boleh recommend lah kalau korang nak PUBG guna phone ni, memang terbaik lah geng. Rasanya sampai sini dulu video saya untuk hari ni. Kalau korang suka video ni, jangan lupa tinggalkan like, share, komen dan subscribe. Kalau ada tersalah info dan tersalah kata, saya harap korang maafkan saya. Itu saja racun kali ni. Jumpa lagi di racun-racun seterusnya. Assalamualaikum.